Merdeka! Merdeka! Faktor kedatangan Portugis ke Melaka adalah untuk menguasai perdagangan rempah yang dimonopoli oleh pedagang Islam. Portugis juga ingin mengukuhkan dan meluaskan pengaruhnya di timur dengan cara menyebarkan dan mengembangkan ajaran Kristian. Portugis juga tertarik dengan Melaka kerana lokasi dan kedudukan Melaka yang strategik di tengah-tengah laluan antara India dan China. Di 10 Ogos 1511, Portugis telah berjaya menawan Melaka dengan pimpinan Afonso de Albuquerque. Beliau telah membina kota Formosa untuk melindungi Melaka daripada serangan, terutamanya serangan daripada Sultan Mahmud yang cuba mendapatkan semula Melaka. Portugis akhirnya tewas dengan waris Kesultanan Melaka di Johor dan bantuan daripada Belanda yang membuatkan mereka berjaya menawan Melaka pada tahun 1641. Kesan peninggalan Portugis adalah kewujudan masyarakat Serani iaitu dari hasil perkahwinan penduduk tempatan dan Portugis dan pengenalan tulisan Rumi dan penyerapan bahasa Portugis seperti jendela dan almari dalam bahasa Melayu. Belanda menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda pada 20 Mac 1602 dengan tujuan untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu di samping memonopoli perdagangan biji timah di negeri-negeri Melayu. Pusat pentadbiran utama Belanda adalah di Betawi iaitu di Pulau Jawa. Belanda mencuba untuk menyerang Melaka beberapa kali untuk mengatasi kuasa Portugis dan Belanda juga berusaha untuk menghancurkan pelabuhan Melaka bagi menarik pedagang asing ke Betawi serta menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Penjejahan Belanda di Tanah Melayu berakhir dengan Perjanjian Inggeris-Belanda pada 17 Mac 1824. Perjanjian Inggeris-Belanda telah ditandatangani untuk menamatkan persaingan antara Belanda dan British di Kepulauan Melayu. Kesan peninggalan Belanda di Tanah Melayu adalah pembinaan monumen seperti bangunan State House di Melaka dan Kota Belanda di Pulau Pangkor. Bermulanya kebangkitan nasionalisme di negara kita pada tahun 1920-an hingga 1930-an. Rakyat mula mempunyai kesedaran mengenai politik dan juga pembangunan negara serta mendapatkan pendidikan. Maka lahirlah golongan intelektual yang menggunakan pelbagai medium untuk menyebarkan ideologi nasionalisme kepada rakyat dan penubuhan persatuan. Pada tahun 1941, negara Jepun telah menjajah Tanah Melayu dan berundur pada tahun 1945 disebabkan oleh peristiwa pengeboman yang berlaku di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu, Parti Komunis mula menakluki Tanah Melayu menggunakan kekerasan. Kemudiannya, Sir Edward Gaines mengisytiharkan Undang-Undang Darurat ke seluruh Tanah Melayu pada Jun 1948. Hal ini disebabkan oleh tindakan komunis yang melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur dan mengancam keselamatan rakyat. Akhirnya KPM tidak berjaya menakluki Tanah Melayu dan British kembali berkuasa. Belanya Union diisytiharkan pada 1 April 1946. Namun begitu, gugusan ini mendapat tentangan yang amat hebat dari penduduk Tanah Melayu. Akhirnya, ia digantikan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pada tahun 1955 berlakunya pilihan raya umum yang pertama di Tanah Melayu dan dimenangi oleh Parti Perikatan. Secara tidak langsung, Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri pada waktu itu. Kemudian, Tunku Abdul Rahman membuat rombongan ke London untuk merundingkan kemerdekaan Tanah Melayu yang bermula daripada 18 Januari hingga 6 Februari. Akhirnya, rundingan tersebut membawa kepada Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu pada 8 Februari 1956. Pada 20 Februari, Tunku Abdul Rahman pulang ke Tanah Melayu dan bergerak ke Bandar Hilir Melaka untuk mengisytiharkan Tarikh Kemerdekaan Tanah Melayu.
Pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman melaungkan laungan keramat kemerdekaan diikuti dengan rakyat yang berada di Stadium Merdeka itu dengan penuh semangat. Begitulah perjalanan negara kita untuk mencapai kemerdekaan.